Hai guys dan selamat datang ke channel Simple Investor. Jadi hari ni barang yang telah pun sangat saya nantikan selama ini, iaitu robot yang paling mahal dalam dunia. Mesti korang tak pernah tengok robot yang paling mahal kan? Jadi kita nak tengok lah kan. Dan kita nak tengok adakah robot ini berbaloi ke sampai boleh menggantikan pembantu rumah ataupun maid lah, kita senang cerita. Jadi jom kita pergi pick up barang tu kat luar. So barang ni dah lama lah sampai, tapi baru nak record. So jom kita bawa masuk dalam. Kita punya robot adalah Ecovacs D-Bot X1 Omni. So harga dia kat Shopee saya beli lebih kurang 5,999. Senang cerita 6,000 lah. So ini adalah robot yang paling mahal. Kalau korang cerita ke orang, memang orang kata kau gila lah beli robot mahal macam ni. Saya malas nak buat unboxing. So saya akan tunjukkan apa je yang korang dapat semua. 1, 2, 3. Tada! So inilah robotnya. Bila kita dah set up. Tapi tak set up lagi lah. Kita baru just pasang je. So belakang ni ada wire. Boleh tunjuk? So korang kena masukkan dengan pelak lah. So memang tu memang wajib lah. Sebab dia akan vacuum. Dia akan buat semua benda. Dia akan mop. Semua benda dia akan buat untuk korang. So sebab itulah dia kena ada plug. Dia nak vacuum, dia nak mop, dia nak kosongkan ni. So memang korang tak payah pegang, korang biarkan jadi. Dia akan buat semua benda untuk korang. So sangat perfect lah. So saya nak tunjukkan secara mudahnya. So inilah robotnya geng. Tada! Macam game. So kalau kita tengok bawah dia. Tada! Okay, so kalau korang beli kan, korang akan dapat benda ni. So saya dah pasang lah. Tapi nampak dia macam Lego je, pasang je. Macam tu. Masa korang beli, senang je. Dah. Lepas tu dia tak tanggal-tanggal. Lepas tu ni dia punya kaki. Kau cabut je. Macam ni kaki dia. Nanti dia bagilah semua ni. Korang just pasang je. Simple je. Ni roller semua dia dah siap pasang. Ni kaki dia lah untuk pergi arah mana semua. So itu saja. Yang ni pula dia punya LiDAR. LiDAR ni lah yang akan detect semua dinding yang ada. So korang tengok depan ni ada kamera kan. Kamera ni sangat function. Sebab LiDAR ni dia just scan dinding-dinding. Tapi LiDAR ni tak boleh scan kalau ada benda kat depan. So kamera ni lah yang akan detect benda kat depan. Bila dia detect, dia akan wah, ada slipper ajaib. Besarnya slipper ni. Lepas tu dia elak. Wah, saya tak berani lah kata slipper emas berbuat daripada emas 999. So dia tak berani nak langgar, dia elak. So benda ni pandailah. Dengan harga ni patutnya kena pandailah. Kalau harga macam ni tak pandai, kita jentik ada, degil, nakal. Macam kita cubit mate lah. Degil ni awak ni. Macam tu lah. Kalau tengok belakang pula, ni tempat cas besi ni kan, kontak. Ni tempat dia scan. Dia nanti dia parking reverse tau. Dia parking reverse. Neno. So ni dia punya scanner lah. Nampak dia tempat cucuk air. Nanti benda tu akan cucuk air, dia pump air, dia akan mop sendiri. Lepas tu ni tempat dia sedut, contohnya ni saya buka kan. So tempat habuk akan masuk dalam ni. Habuk akan masuk dalam ni. Lepas tu dia akan transfer pergi ke sini. So dia akan lalu sini lah. So korang tak payah buat apa-apa. Benda ni dia akan auto kosong dengan secara sendiri je. So kalau kita tekan bawah ni, nampak dia terkeluar sini. Sekali saya buat Gempak tak? Korang boleh nampak dalam ni ada bag vacuum yang dulu. So dia akan transfer habuk daripada ni pergi ke sini. So memang korang tak payah buat apa. Korang angkat ni and then korang just buang. Simple je. So saya tak nak buang lagi sebab baru kan. So kita cabut lah ni. Wah, berkilat-kilat lah geng. Nakal. So kalau korang nak setting, korang kena on lah. On benda ni. Lepas tu korang scan pakai apps Ecovacs. Yang ni apps dia. Nampak tak? Nampak. Ecovacs. So korang boleh download lah kat Play Store semua. Lepas tu korang linkkan, nanti jadi macam ni lah. Bateri pun dah 99%, terbaik. Saya tak rasa korang akan beli, jadi saya tak akan tunjuk benda tu. Orang kata buang masa je kan. Jadi apa lagi yang kita dapat? Mari kita tengok dalam ni. Tengok tak tengok? Dia punya besarnya je. So apa lagi yang sebesar, yang lagi ruang kan? Yang besar lagi robot ni kan. Tada! Korang akan dapat dirty water tank. Tank untuk air kotor. Ni saya dah basuh. So ini untuk air yang bersih. Nampak? Korang ada 2 water tank. So dia akan mop. Bila dia mop nanti dia akan basuh benda ni.
Daripada air ni pergi sini, sini dia basuh dia pergi sini. Gempak tak? Gempak? Kalau gempak cuba komen, gempak tak? So apa lagi kita dapat? Kita dapat extra mop pad dia. Lepas tu dengan berus gigi. Nampak ni? Berus gigi. So berus gigi ni untuk apa? Tengok ni. Dia untuk bersihkan bawah ni. So kadang-kadang kan nampak dah kotor ni kan. Sebenarnya saya dah pakai robot ni lama dah 2 tahun saya pakai. Cuma baru nak buat video je. Mop tu akan bersihkan kat sini, air akan berkeladak, tak apa lagi kita akan tunjuk. So korang akan kemas pakai ni lah nanti untuk kalau dia tersumbat ke apa kan. So far tak adalah tersumbat, just baguslah dia bagi kan, dia bagi. So kita terima je lah dia nak bagi. Okay. So nampak kosong kan, apa lagi? Kita pergi isi lah kan. Tapi ni kena buang lah, nanti dia akan penuh, pergi buang. Yang ni je kita kena isi. So ni kita letak dulu. Yang ni kita suruh dia patah balik. Wah, mana tak dia patah balik? Kita tengok. Sambil tu kita pergi isi air dulu. Dia pakai reverse lagi kan. Kalau korang tak pandai pakai reverse, korang patut malu lah dengan robot ni. Robot ni pun pandai pakai reverse tau. Sekarang ni kita nak pergi isi air. Sebab dia akan mop kan nanti kan. So air ni pun saya tak pastilah boleh letak sabun ke tak. Tapi saya rasa tak boleh letak sabun kan. Sebab kalau kita mop, tak pernah lah mop tak letak sabun kan. Tapi kalau pakai robot ni, saya tak pernah lah letak sabun lagi. Sebab takut dia sumbat. Kalau kau website lah, dia kata better jangan letak lah kot. Sebab takut sumbat kan. So kita akan penuhkan air ni sepenuh-penuhnya. So dah penuh. Nampak dah penuh gila. Dia kata mat kat sini, tapi saya letak banyak ni. Sebab saya kan degil. Tengok dah menitik-nitik, tumpah-tumpah dah. Siapa nak kemaskan tu? Robot tu lah yang kena kemaskan. Okay. Lepas tu dah banyak ni, kita letak. So dah siap. Alright, so sekarang kita dah set up kan semua benda yang patut kita buat. Jadi kita nak buat apa sekarang kan? Jadi first kali adalah kita kena scan ke semua rumah yang ada ni lah. Sebab dia dah ada LiDAR tu, better kita scan, dia akan map dulu, dia buat peta terus. So tak adalah dia main langgar-langgar random kan, dia buat peta terus. So bila daripada peta tu dah senang lah nanti, kita dah boleh suruh dia bersihkan ruang tamu, dia akan bersihkan ruang tamu, bersihkan bilik, dia akan bersihkan bilik. So itu function dia lah untuk quick mapping ni. So kita akan tekan smart cleaning ni, and then kita akan tekan quick mapping yang belah bawah ni, tekan je. Nampak? Dia terus bergerak kan. Nampak? Dia terus vacuum lah tu. Dia tengah pakai LiDAR sekarang. So korang boleh tengok, sekarang ni kosong kan. Peta dia kosong. Nampak? Nampak? Dia bergerak ke sana. Tu dia terus keluarkan benda baru. Semaknanya dia detect ada ruang kosong. Okay. So kita akan tunggu dia siap untuk melihatlah segala-galanya. Dia boleh elak. Hebat tak? Hebat tak hebat geng? So kita akan tunggu dia siap. Saya akan buat timelapse lah untuk tunjukkan dia zurr, laju. Tengok betapa tepat ke tak tepat map yang dia buat ni. Orang kata boleh percaya ke tak percaya, ataupun dia main hantam ke romo saja. Sebab kita dah bayar 6,000 kan, dia kena pandai lah kan. Alright. Wah lawa weh. Jangan datang dekat. Jangan lah, tengah scan tu. Oh ya? Yang tu detect ada benda. Dia lama juga ada kerja kan, dia kena scan customer. Alright guys, so nampaknya kita punya scanning tadi pun telah pun siap. Dan kita boleh nampak lah, yang hanya dia dapat detail lah, yang ini adalah living room. Memang korang nampak living room saja. Contohnya bilik ini, saya tak buka pintu sebab tak nak bagi dia masuk lah. Sebab kita nak test, boleh tak dia nak update pintu bilik baru ni kan. Maknanya dia macam, dia pandai lah, dia tahu ada bilik baru, dia tambah je dalam bilik tu. Tapi sekarang ini so far untuk sekali, kita boleh nampak yang belah atas ni adalah bahagian luar rumah kita. Maknanya detect, dia punya scanner tu boleh detect lah sampai keluar. Tetapi dia hanya boleh pergi sampai ke sini, dan kalau kita tengok kat map, dia hanya boleh pergi sampai ke sini sajalah. Sini saja.
So itu kekurangan dia lah. Dapur pun kita tak bagi dia masuk lagi, tak apa, kita akan tengok lagi boleh ke dia nak, adakah kebolehan dia untuk tambah bilik-bilik baru ni. Jom kita try. So bila kita dah setting, kita boleh pilih lah untuk bersih sekali atau 2 kali. Lepas tu ni dia punya vacuum power. Sekejap kita try, kita tekan run, kita akan startkan dia. Nampak ni? Cuba dengar. Dia tengah tambah air kan? Nampak dah. Dia pancut air. Sekarang ni dia tengah basuh mop. Dia tengah basuh dia punya mop kat belakang ni, belah belakang ni. Dia akan basuh, dia sedut air, dia basuh, dia keluarkan air kotor kat sini. Sebab tu kan nampak dia macam terpancut-pancut tadi. So bila dia dah siap basuh, dia akan bawa keluar lah. Bagi korang gempak tak? Gempak tak? Dia boleh mop, dia boleh basuh sendiri semua. Memang gila-gila lah sebenarnya. Manusia buat, wah leceh kak. Nak kena ambil baldi, basuh dah mop, lepas tu kena perah. Ni dia dah buat semuanya sendirilah. Jom. Jadi kat sini kita boleh tukarlah setting. Sekarang ni standard, kita buat jadi max. Korang dengar bunyi dia. Dia terus jadi bising. Kita tukar jadi max lah. So dia jadi lagi bising lah sebenarnya. Tukar jadi standard balik. So sekarang ni dia sedang kemas lah sebenarnya. So kita cubalah buka pintu ni. Kita nak bagi dia tengok dia pandai tak untuk update ada bilik baru kat dalam ni. So ini bilik gym lah. Bilik gym. Kalau tengok memang bersih lah sebab saya ni pembersih. Saya tak suka kotor-kotor kan. So siapa nak join team kami nanti bolehlah tidur kat sini. Gurau. So kalau ikutkan sekarang, kita boleh tengok dekat dalam peta. Dia dekat sini. Betul lah dia dekat sana kan. Dekat depan pintu tadi. Okay. Cuma silap dia korang boleh nampak room 1. Padahal mana ada bilik. Ini just ruang je. Nampak dia akan cuba clearkan room 1 dululah. Lepas tu dia mungkin lepas ni dia akan zigzag. Maknanya dia clearkan room 1, baru dia akan pergi ke living room. Dia macam biasalah, dia akan pergi keliling dulu, dia detect bahagian tepi-tepi, lepas tu dia baru dia zigzag. Maknanya dia bijak lah. Nampak? Korang dah boleh nampak. Sekejap lagi dia akan pusing balik robot tu. Nampak? Dia akan pusing balik, akan tegak balik. Macam ada barrier sekejap lagi. Padahal tak ada barrier pun. Kau tahu balik. Memang sebiji lah dia akan buat zigzag dekat dalam room ni. So saya dah pause. Saya nak tengok dia boleh tak tambah bilik ni. Sebab saya rasa lambat gila kan. So kita try angkat dia, letak kat bilik tu, tengok dia boleh update tak dalam peta ni ada bilik baru. Maknanya dia bijak lah. Dia menggunakan akal dia. Akal ni bukan murah tau. Bukan senang nak beli akal ni. Rasanya manusia je ada. So kita letak kat bilik ni, kita tekan start balik. Tengok dia boleh tahu tak ada tempat baru kat dalam ni. Biasanya dia akan pusing-pusing tu, dia akan tengok. Dia tengah scanning tu kan, nampak? Dia tak bergerak pun. Oh, dia relay coding. Maknanya sekarang dia tengah sesat lah, dia tak tahu kita kat mana ni. Dia tengah nangis, kita kat mana? Tolong! Okay, nampaknya dia tak tahu. So nampak ni, dia dah keluar dinding pun dia buat yang baru. So nampaknya mission kita fail lah. Tadi kan dia dah sesat. So sekarang ni kita nak suruh dia balik pula. Kita try pause. Boleh tak dia balik walaupun dia dah sesat? Mission success atau mission fail? Mampukah dia cari? Sebab kalau ikut dalam peta ni, tak ada base station ni. Kalau dia dah mula jumpa, balik pun dah senang lah sebab dia dah ada map. Dalam peta dah ada kan. Tapi dalam peta ni tak ada. Tengok, dia pandai ke tak pandai? Bijak tak bijak? Berharga 6,000 ke tak ada harga 6,000 dia ni? Wah, dia pandai lah geng. Wah, ke dia caca dia. Wah, bagus. Dia bijak rupanya. Maknanya dia balik rumah je, dia akan terus basuh dia punya mop. Tengok ni, sekejap lagi. Dia terus sedut air kan. Alright guys, so sekarang ini kita nak suruh dia cuba bersihkan bekas tumpahan air ni, iaitu air extra jaw. Nampak tak? So kita nak suruh dia daripada F ni, kita suruh dia bersihkan terus kat bahagian ni je. Dia akan suruh dia bersih kau-kaunya
So kita cuba try pergi dekat, kita buat custom. Kan nampak boleh pilih nak bersihkan yang mana je. So nampak bahagian yang putih ni kan, macam ada warna, bukan warna merah ni, itu adalah sofa lah sebenarnya cerita. So kita akan kecikkan je. Kita akan suruh dia fokus dekat sini lah, meja ni. Depan meja ni je. Buat 2 kali lah. So dia bersihkan 2 kali supaya betul-betul hilang. Kita akan pakai max. Highlight kita cuba pakai high. Tengok boleh tak dibersihkan. Tekan start. So kita tunggu dia gerak datang sini. Boleh tak dia datang sini? Ke dia tak tahu? Kita tengok adakah mesin kita berjaya ataupun tidak. Kita tengok adakah dia berjaya mencari jalan ke sana. Go. Pergi. Encik Ismail. Encik D-Bot. D-Bot bukan Ismail. Ismail Luno idola kita. Ni Encik D-Bot. Ke Cik D-Bot. Sila bersihkan bahagian sana. Dia terus pergi tau. Tak boleh lalu lah bang. Suka hati awak je. Ke boleh? Tak boleh. Tak muat tu bang. Ceklah jalan lain. Itu ada kayu. Okey. Akhirnya dia dah makin pandai atau tak? Okey, come on. Lamalah juga. Dia kalau kita tak tengok robot ni bekerja, okey lah. Macam kita suruh, lepas tu kita biar je kan. Okey lah sebab akhirnya dia berjaya, nampak? Dia berjaya selit. Dia selit ke? Dia dah nak sampai dah ke kawasan destinasinya. Nampak? Ada kat bawah meja. Okey, jom tengok. Wah, tak sia-sia kita tunggu. Okey, berjaya tak dia nak clearkan kawasan degil hitam tu? Kalau ikut kan memang dah betul lah. Memang kawasan ni memang kena lah. Tapi sebabkan ini air lah, kita nak tengok. Kalau habuk-habuk tu memang senang je lah dia kutip. Tapi kita nak tengok dia boleh bersihkan ke tak air yang dah kering. Wah, 1 dah hilang. Nampak tak? Tadi ada 3. Sekarang dah tinggal 2. Tapi ni pun tak bersih sangat. So kalau ikut kan mesin ni lebih kepada vacuum lah. So mopping ni kira benefit extra lah. Okay, come on. Yes, one more time. Wah, tak berjaya lagi. Wah, dia main pusing-pusing lah. Cak. Wah, lepas terbalik. Tu patutnya guna mata tu bersihkan. Nampak kotor bersihkan. Bodoh lah robot ni. Dia menggunakan algoritma je. Tengok. Peta dia. Tu depan mata tu. Depan mata. Lagi sikit. Lagi sikit boy. Ayo boy. Pergi pusing-pusing kat situ. Buat apa? Yes. Finally brother. Finally. Wah. 1 hilang. One more. Oh, dah siap. Nampak tak? Dia dah vacuum masuk dalam ni. Mungkin sebab dia dah detect banyak kot sampah dalam dia kan. So dia detect masuk dalam ni lah. Sebab dia tak buat banyak sampah. Buat apa kan? Baik bawa sampah sikit je. Lepas tu macam biasalah, basuh lah mop dia. Alright guys, so sekarang ni kita dalam dapur pula. Sebab macam korang tahu, dapur ni antara tempat yang paling kotor lah dalam rumah. Sebab apa? Bila kita duk masak, minyak akan terpercik semua kan. Biasalah memang berminyak lah. So memang kena pakai slipper. So kita nak test lah. Kita akan tumpahkan sikit kicap kan. Wah, memang rasa bersalah. Memang dosa besar ni. Tapi tak apalah, demi korang kita akan. Dah kicap mahal kan, RM8 kan. Wah. Sikit je. Okay. Sikit je. Okay, so ni tadi ni kira liquid lah. Ni liquid. So ini solidnya benda lah. Benda-benda sampah yang solid. So jangan risaulah, kita akan makan benda ni. So tiada pembaziran berlaku. So kita pun angkat dia. Tak angkat dia, colik dia. Jom. Wah. Okay, kita nak tengok berjayakah dia kutip ni rambut ni, sos ni. Tengok berjaya tak dia bersihkan. Wah, dia sapu geng sos tu. Gila, dia sapu siap. Wah, bercaput siut.
Oh, lalu. Okey. Tengok adakah berjaya dia bersihkan ataupun tidak. Lalu. Okey. Dia pergi kat engkau tu. Dah tak bersih. Kau duduk jauh-jauh. Kau dekat-dekat. Alright guys, so nampaknya kawasan tadi sudah bersih gila lah. Sebab saya dah tukar setting kepada height tadi. So beras pun kita dah nampak. Adalah nampak ni 1, 2, 3 sana. 3 lah, instead of beratusan ribu tadi, dah tinggal 3 sajalah. Sebab dia macam awal-awal tu dia macam kan dia kipas kan. Dia pusing-pusing, so mungkin dia tersepak jauh. So mungkin ada certain sikit-sikit lah. So biasalah benda ni dia akan ulang 2-3 kali. Hopefully bila dah dia ulang-ulang nanti dia akan jadi bersih lah. Alright guys, so nampaknya tingkat bawah dah bersih. So kita kena bawa ni tingkat atas lah kan. So nak jimat, instead of beli 2 kan, kita angkat je lah. Kira senang lah, instead of kena sapu kan, kita angkat je lah. Kita akan cuba guna robot ni kat tingkat atas. Dan macam korang nampak, tepi ni ada cliff. Maknanya dia boleh jatuh tak Saya try nampak tak? Dia boleh jatuh lah geng. Tapi kita nak tengok adakah robot ni pandai ataupun dia jatuh je lagi. Kita tak tahulah. So kita nak tengok lah macam mana kan. Jom naik atas. Kalau korang tengok kotor sebenarnya sini. Sebab ada banyak kotak. So kotak ni meja-meja lah, rak besi, meja. And kotak-kotak ni semua diorang pick up setiap hari Selasa sahaja. So nak tak nak kena simpan dulu lah. Sebabkan ni ruang yang tak siapa guna. So kita letak kat sini lah. So tak adalah mengganggu sangat. Tengok dia jatuh tak? Dia tak jatuh geng. Wah. So itulah function sensor. Dia ada sensor untuk tak jatuh. Kalau dia jatuh dia terguling-guling sampailah bawah. Wah, dia tak masuk geng. Wah, bagus lah dia. Dia tahu bilik air bukan tempat dia. Kalau dia masuk memang GG lah. So sekarang ni dia tengah masuk kita punya office lah. Ni macam kalau korang selalu tengok video-video yang saya buat kan. Inilah dia sebalik tabirnya. Lampu 2, lampu ni besar gila kan. Kalau misal lah beli besar macam ni, rasa semak gila. Sebab kaki dia dah besar. Nak lalu pun dah makan ruang lah. So ni yang besi rak yang saya beli. Tak adalah baru, dah lama gak. Tapi barulah kan, baru. Ni wifi, ni NAS. Ni memang orang kata kebanggaan saya lah, NAS drive ni. Memang orang tengok memang wah gempak gila. Walaupun korang tak tahu ni apa benda kan. Ni switch 10 gigabit switch dengan 10 gigabit punya NAS. So memang perfect lah. Wah tengok berdebu-debu kan. So ini wiring yang sangat fail lah. Ini kalau cikgu saya tengok ni menangis je. Okay, moment of truth kan. Adakah dia akan jatuh ataupun tidak? Oh, okay, nampak dia tak jatuh. Sebab apa? Dia sangkut. Kalau tak ada jatuh siap. Kalau tak ada benda ni, saya rasa dah jatuh dah. Tapi taklah, tak. Sebab dia ada sensor. So maknanya benda ni memang sangat function lah. Bukan saja LiDAR, dia boleh elak daripada jatuh tangga. Bukan jatuh tangga, jatuh tingkat bawah. Kalau jatuh tu, pum, 6,000 korang hangit lah. Bukan terbakar je, hangit, hilang, meletup. Semua benda lah, memang sedih gila lah. Saya nak tunjukkan lagi satu feature yang sangat menarik yang menjadikan ianya worth it lah. Jom kita tengok feature tersebut. Macam korang tahu, dia dah ada sensor dekat depan dia kan. So kita boleh buat apa? Kita boleh tekan enter video manager. Maknanya nampak tu? Nampak tak? Maknanya saya bukan saja-sajalah letak dia depan pintu. Sebab apa? Bila ada orang senyap-senyap masuk kan, dia boleh nampak daripada CCTV ni. Contoh ada orang nak senyap-senyap masuk kan. Lepas tu boleh nampak lah kat CCTV ni. Lepas tu lagi kita dekat dengan dia, lagi lawa lah kita. So kalau korang nak buat TikTok pun, korang boleh pakai lah benda ni. So macam Ismul kan raja TikTok, dia selalu menari-nari kan. Nari-nari macam mana dah. Ismul punya ni lah. Nampak tu? Saya rakam apa? Saya rakam Ismul, tengok ni. Dia boleh jadi cameraman.
robot ni menjadi kamera. Lawa juga kamera dia. Kira okey lah. So boleh jadi CCTV, boleh jadi macam-macam. Tapi yang lagi bestnya, kita boleh kawal robot ni macam kereta kontrol. Maknanya korang nak pergi mana? Contoh macam sini kan jauh kan. Kita nak tengok betul-betul depan mata kita apakah yang depan pintu kan. So kita boleh kawal. Ni saya tengah kawal lah ni. Nampak ni? Ada button. Saya ke depan. Saya akan tekan kiri ke depan. Dia ikut cakap saya. So kalau macam kita nak suruh dia masak, kita bawa dia pergi dapur. Nanti dia akan masak untuk kita. Sebab tu saya cakap, membazir korang membeli orang gaji. Sebab benda ni 4 bulan saja dah balik modal korang bayar orang gaji. Sebab dia kan 6K. So 4 bulan saja dah balik modal. ROI dia adalah, so orang kata orang gaji ni semua zaman dululah. Dah ketinggalan zaman, dah tak perlu. Sebab ada ni robot ni, dia dah boleh buat semua benda. Lepas tu kita nak tengok. Inilah. Dah berkurang. Tadi penuh kan? Dah berkurang. Dan ini yang penting. Nampak? Kotor gila kan? Ni air bersih. Ni tadi kan kosong. Sekarang dah ada isi. Tapi kita letak jap sebab dia nak scan. So air kotor ni korang buat apa? Korang pergi buang lah. So patutnya bila sampai masa nanti ini akan penuh, ini pula akan kosong. So korang memang akan kena bawa dua-dua. Satu untuk buang, satu ni untuk isi balik lah, orang kata refill. Alright guys, so kita dah sampai ke hujung rancangan kita hari ini, which is memang sangat berbeza dengan kita punya normal content kita. Tapi jadi bagi korang, adakah robot yang dinamakan D-Bot ini berbaloi ataupun tidak dengan harga RM6,000 ni? Cuba korang komen. So bagi saya ianya memang tak berbaloi lah, sebab mostly harga-harga robot lain adalah sekitar RM1,000 lebih. Tetapi bezanya robot ini dia ada tangki mop, tangki air dan tangki air kotor. Dia akan auto bersihkan benda ni. So tadi yang korang dah nampak, kita dah basuhkan dia dengan sos kicap, sos semua tu kan. So robot ni kan dia pakai reverse, dia akan basuh. So lepas tu dia akan keringkan selama 4 jam. So memang takkan ada bau lah lepas ni, bau sos ke bau kicap dah tak ada dah lepas ni. Okay, jadi korang rasa berbaloi ke? Cuba korang komen. Okay, kalau kita compare kan dengan alternatif lain seperti Roborock S7 ke apa ke, dia paling advance pun dia hanya ada tempat vacuum ni. Maknanya sampah-sampah tu semua dia vacuum, dia buang. Tu saja. Dia tak ada tempat tangki air, dia tak ada tempat apa. So ini orang kata memang Ecovac D-Bot ni, Omni ni adalah robot yang paling famous ataupun paling advance lah sekarang. So kalau korang berminat, korang boleh belilah dekat Shopee. Korang saja Ecovac D-Bot X1 Omni kot. Dia ada turbo kan Omni. Kalau Omni ada water tank semualah. Kalau D-Bot dia complete all in one. Cuma harganya tak berbaloi lah, 6K. Korang boleh pergi umrah kot. Better korang pergi umrah lah daripada korang beli benda ni. Tapi tak apalah, hopefully dia akan bertahan lama lah. Sebab korang boleh nampak dia pakai pump, dia banyak benda yang mechanical tau. So benda mechanical ni boleh rosak ke tak? Memang akan rosak. Cuma tak tahu bila. So kita tak tahu berapa lama je benda ni boleh bertahan. So kalau korang belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang tekan sekarang juga. Korang memang terbaik. Jadi kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.